Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, betapa cemburunya Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Hajar, nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu semuanya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam riwayat ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi Adam alaihi salam cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kita beruntung dan bertuah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat istimewa, umat yang ditangguhkan azab. Kita tak lihat tuan-tuan di dalam dunia ni, kita tengok orang yang tak sembahyang pun mati elok sebab apa? Allah tangguh azab kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar ditangguhkan azab bagi umatnya. Istimewa ni tuan-tuan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi Adam alaihi salam berkata, aku cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 4 macam kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepadaku dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam alaihi salam cemburu sangat dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak aku cipta alam ini melainkan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku cipta alam ini melainkan kerana kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang sangat-sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata di hari akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memandang wajah-wajah kita, tidak ada tempat untuk kita di hari akhirat nanti. Itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar hadis ni. Hadis bila kita lihat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya Allah, gerun kita dengar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian. Tengah-tengah jahit pakaian, tiba-tiba jarum terlepas dan terjatuh ke bawah. Maka dicari oleh Aisyah radhiyallahu anha akan jarum tersebut, tetapi tidak bertemu jarum tersebut. Tidak ada lampu, lilinnya begitu kecil. Karena jahit dalam gelap lah, ada lilinnya. Tidak ada lampu, lilinnya begitu kecil sampai tidak kelihatan jarum tersebut.
Kemudian dibuka pintu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangi semua rumah, kata Aisyah. Sampai ketika itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pandang langsung jarum yang terjatuh tersebut. Nampak jelas. Bila Rasulullah buka pintu masuk dalam rumah, cahaya wajah Nabi terang dalam rumah sampai nampak turun jarum. Aku pandang langsung jarum yang terjatuh tersebut. Tanpa keraguan aku ambil jarum tersebut. Begitu terangnya rumahku dari sinaran wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sedar aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sungguh rugi dan sungguh celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Oh, tuan-tuan dengar, kita mesti sayang. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, sungguh rugi dan sungguh celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Tuan, kalau tak dapat pandang wajah Nabi dan Nabi tak mau pandang kita, ya Allah, tidak ada tempat buat kita di hari akhirat nanti. Kita bergantung sangat-sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hanya ada satu jalan, iaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang tuan-tuan, kalau kita berdiri di hari akhirat nanti, kita tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat buat kita. Kata Nabi apa? Sungguh rugi dan sungguh celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha menjadi ketakutan. Dan Aisyah radhiyallahu anha lantas berkata, siapa ya Rasulullah orang yang tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah memandang wajahmu nanti ya Rasulullah? Tuhan, kita harap sangat-sangat di hari akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu untuk memandang wajah kita yang penuh dengan dosa dan derhaka. Termasuk saya yang bercakap, ya Allah, dosa kita hari-hari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang apabila disebut namaku tidak serentak hatinya untuk cinta dan berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tak sambut dengan sallallahu alaihi wasallam, rugi dan celaka dan tidak dapat memandang wajah Nabi di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, saya merayu sangat-sangat tuan muslimat, bila dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, sambutlah dengan sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah dengan cinta dan kasih sayang. Kita ni tuan-tuan, paling berharga ni cinta dan kasih sayang. Kerana cinta, kata ulama, duri akan bertukar menjadi mawar. Kerana cinta, kerana rindu, juga akan bertukar menjadi anggur segar. Tuan-tuan, nak bahagia ni kerana kena ada cinta dan kasih sayang. Cinta kepada Allah dan Rasul, wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Dan ta'ala kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Bila kita buat kerana cinta, tuan-tuan, kita sanggup buat apa sahaja. Macam sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak mana kami nak berselawat kepadamu setiap hari ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ditanya, berapa banyak kami nak berselawat kepadamu setiap hari ya Rasulullah? Adakah 1/3 dalam kehidupan kami setiap hari? Nabi kata, lebih banyak lebih baik.
Sahabat ditanya lagi, adakah 2/3 dalam kehidupan kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak lebih baik. 1/3 24 jam kita hidup sehari tuan-tuan, bahagi 3, 1/3 ni 8 jam. Nabi kata lebih banyak lebih baik kita selawat dalam 8 jam tuan-tuan, 100 itu kita doa asal kita masuk syurga. Adakah 2/3 dalam kehidupan kita Nabi kata lebih banyak lebih baik? 2/3 banyak tuan-tuan, 16 jam. Oh, yang dah sembang kemah depan tuan-tuan ni pun tak buat pun, sembang ya. Adakah kata Nabi 2/3 ni, kata sahabat, adakah 2/3 dalam kehidupan kami? Nabi kata lebih banyak lebih baik. Lalu sahabat ni kata apa? Adakah sepanjang hari dalam kehidupan kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi kata ya. Tuan-tuan, kata ulama, paling kurang setiap hari kita kena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Kalau 1000 kali pun kita gagal untuk dapat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 100,000 pun tak dapat, tuan-tuan, ada masalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, saya merayu bagilah dapat paling kurang 1000 kali je. Dengar saya bercakap ni, selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bagi dapat banyak, ambil yang pendek-pendek dah lah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling pendek lah. Tak panjang-panjang lah celawat syifa, panjang lah. Ambil yang pendek. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab, saya lupa nama kitab tu. Kitab ni cerita dia, ada seorang perempuan yang kematian anak meninggal. Perempuan ni pun satu malam bermimpi berjumpa dengan anak yang telah meninggal dunia. Dalam mimpi itu perempuan ni dapati anaknya yang telah meninggal dunia sedang diazab di dalam kubur, kena azab. Sedang daripada tidur, sedang daripada mimpi, perempuan ni pun angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah bebaskan daripada azab tersebut untuk anaknya. Malam berikutnya bermimpi sekali lagi. Dalam mimpi tu lihat anaknya yang telah meninggal dunia. Tiba-tiba malam seterusnya tuan-tuan bermimpi anaknya telah dibebaskan daripada azab kubur, sedang menikmati nikmat kubur, berada dalam keadaan yang baik. Bertanyalah si ibu ni, semalam ibu dapati engkau dalam keadaan diazab di dalam kubur. Apakah penyebabnya engkau dibebaskan daripada azab kubur dan merasai nikmat kubur? Lalu jawab si anak, hari ini telah datang seorang lelaki soleh, mai ziarah kubur. Lelaki soleh ni dia mai ziarah kubur. Habis dia ziarah kubur, dalam keadaan melangkah keluar daripada kubur tu, dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya sekali selawat. Maka Allah turunkan rahmat, keampunan kami, dibebaskan. Semua penghuni kubur dibebaskan daripada azab dan diangkat azab, dan kami berada dalam keadaan nikmat kubur. Tuan, dengan sebab satu selawat aja. Selawat ni kata Nabi, selawat ke atas Nabi sekali, Allah akan selawat pula 10 kali. Bila Allah selawat 10 kali, maksudnya tuan-tuan, rahmat dan kasih sayang Allah mencurah-curah ke atas orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat pula tuan-tuan, amalan yang kita buat dalam keadaan riya, takabur pun Allah terima selawat. Kalau sembahyang, kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Kalau haji umrah, kalau kita buat tanpa keikhlasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan lain kalau kita buat tak ikhlas, Tuhan tak terima. Satu amalan dia tuan-tuan yang menjadi tahlian hayat buat kita di hari akhirat nanti,
yang kita buat dalam keadaan tidak ikhlas, dalam keadaan takabur, riya pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita sekali kita selawat, malaikat akan bawa selawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan melihat beserta dengan nama orang yang telah berselawat ke atasnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, paling kurang bagilah kita dapat sekali dalam hidup kita setiap hari 1000 kali pun jadilah. Kalau tak dapat banyak pun jangan kurang daripada 1000. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 4 macam kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepadaku dan diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi dekat kita, Allah tak bagi kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Yang pertama, kemuliaan yang pertama yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, kemuliaan yang pertama, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah sahaja. Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah sahaja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya, kata Nabi Adam alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan, Nabi Adam, kita semua tahu Nabi Adam hanya satu kesalahan, iaitu makan buah larangan tu yang asbab Allah jadikan makan buah tu untuk apa? Untuk Allah turunkan manusia ke dunia. Makan buah larangan tu, hanya makan buah tu, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Taubat tidak diterima di lain-lain tempat, melainkan satu tempat ya, kota Mekah sahaja. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa ribuan kali setiap hari. Pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan, kita melakukan kesalahan dan dosa derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita menyebut sekali astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah, serta merta Allah ampunkan dosa kita. Allah, tuan-tuan, untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta ampun serta merta Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Infitar pada ayat 6, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang sangat pemurah? Allah tanya kita, tuan-tuan. Sedangkan aku ni Tuhan yang sangat pemurah. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah sahaja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makan buah larangan tu, Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, turunkan ke dunia. Kata ulama, bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam tak lalu nak makan. Tak lalu makan bertahun-tahun. Sebab apa? Busuknya dunia ni. Dunia yang kita duduk ni, tuan-tuan, sangat busuk. Nabi Adam tak lalu nak makan. Bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam tak lalu nak makan. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak bernilai walaupun sebelah sayap nyamuk. Kalaulah bernilai dunia ini, nescaya orang kafir boleh minum walaupun setitik ayam. Tapi dunia tak ada nilai, sama saja. Semayang tak semayang, lawan Islam, kafir ke beriman ke, sama je dapat. Asalkan usaha, pasti dapat insya-Allah dengan izin Allah. Tetapi ahli akhirat dan negeri akhirat hanya untuk orang beriman dan beramal soleh sahaja bahagia di hari akhirat.
Nabi Adam AS bertahun-tahun tak lalu nak makan. Sebab apa? Duduk dalam syurga, nak makan apa serta-merta dapat. Terlintas nak makan apa serta-merta dapat. Bila turun ke dunia tuan-tuan, nak makan nak kena cari sendiri. Kalau nak makan daging, kena memburu, kena sembelih, kena masak, baru boleh makan. Susah kehidupan dunia ni. Tuan-tuan, Rasulullah SAW ajak kita carilah akhirat, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu ketika Rasulullah SAW didatangi, diziarahi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar rindu dekat Nabi SAW, ziarah makam Nabi 100 kali setiap hari. Sampai depan rumah Nabi SAW, di bapa mertua Umar, bapa mertua. Bagi salam, Nabi izinkan masuk. Rumah Nabi kecil tuan-tuan. Dalam Sahih Bukhari, rumah Nabi ini makan di situ, tidur di situ, semua situ. Rumah Perdana Menteri Madinah Al-Munawwarah, semua di situ. Kadang-kadang Nabi terpaksa ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tolak kaki Aisyah. Untuk apa? Nabi ambil ruang untuk solat malam Rasulullah SAW. Sepi. Kita sering kali dengar apa? Rasulullah SAW bukan sebulan, bukan 2 bulan dapat tak pasang. Sedangkan tuan-tuan, tiap-tiap kali ada aja lawan pembesar-pembesar ni khalifah luar Madinah mai ziarah Rasulullah SAW selaku Perdana Menteri. Sebelum mereka balik, mereka akan menghadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan pelbagai hadiah mah. Nabi dapat longgokan mah hadiah. Ini untuk Rasulullah saja, untuk kerajaan Madinah asing, untuk Rasulullah hadiah. Tapi apa jadi tuan-tuan? Nabi terima hadiah emas, dilonggokan emas tu Nabi terima. Nabi tak simpan lama, Nabi akan agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Nabi cekak, Nabi bagi itu Rasulullah SAW. Sehingga riwayat menyebut Rasulullah SAW memberikan nafkah Nabi kepada isteri-isteri baginda. Nabi bagi sekali setahun, 12 bulan bagi habis. Nabi bagi siap-siap untuk 12 bulan. Tapi apa jadi tuan-tuan? Rasulullah dengan isteri-isteri baginda dia sangat pemurah. Orang mai ketuk pintu bagi salam, lapar, ada yang ada dalam rumah bagi. Sampai kita dengar apa tuan-tuan? Nabi nak jumpa sebiji kurma dalam rumah pun payah. Sebab apa? Ada semua bagi orang. Itulah Rasulullah SAW mementingkan kehidupan orang, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga ada satu ketika orang hadir dekat Nabi SAW seekor kambing yang telah dipanggang. Seekor kambing yang telah dipanggang, panggang siap. Nabi terima. Nabi kata ke Aisyah, ya Aish, kambing ni potong dagingnya, agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ya Rasulullah, kita macam mana? Tak tinggal sikit ke untuk kita makan? Aisyah tanya tuan-tuan. Kita kalau macam tu kita tanya tuan-tuan, nak juga rasa kambing. Nabi kata bagi kepada mereka yang memerlukan. Sedangkan rumah Rasulullah SAW sebiji kurma pun payah nak jumpa. Apa yang ada nak bagi ke orang? Oh tuan-tuan, kita makan di rumah kita mewah tuan-tuan. Hak lebih pun kita nak bagi ke orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha agih-agihkan kambing yang dihadiahkan, yang telah dimasak siap tu, agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Tinggal juga seketui daging. Nabi kata, agih-agih dah agih dah ya Rasulullah, cuma aku tinggal juga seketui, teringin nak makan. Kata Nabi SAW, semua yang telah kita agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan adalah harta menjadi milik kita di hari akhirat nanti. Tetapi yang seketui itu belum tentu menjadi hak milik kita.
Allah, tuan-tuan. Nabi nak ajak kita akhirat itu adalah lebih utama. Apa yang telah kita infakkan itulah harta yang menjadi milik kita kekal, yang kita akan perolehi di hari akhirat nanti. Kerana kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat kehidupan yang lama dan kekal untuk selama-lamanya. Bila Nabi SAW mengizinkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah, Umar menangis teresak-esak bila lihat Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berbaring di atas tempat tidur yang dibuat daripada pelepah kurma. Umar menangis bila lihat di belakang Nabi bergaris-garis sebab tidur di atas pelepah kurma. Kata Nabi, wahai Ibnu Khattab, apa yang membuatkan engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis kerana engkau kekasih Allah, insan yang paling disayangi oleh Allah, tidur di atas tempat tidur yang dibuat daripada pelepah kurma, bergaris-garis pada Rasulullah SAW. Sedangkan Raja Rum mereka tidur di atas tempat tidur yang baik. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, tidakkah engkau ingin melihat dunia Allah berikan kemewahan itu di dunia? Kemewahan, kebahagiaan yang mereka miliki hanya di dunia. Sedangkan kemewahan, kebahagiaan yang Allah janjikan buat kita yang menanti di hari akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Dunia hanya persinggahan, akhirat itu kekal. Kata Umar, ya Rasulullah, aku redha dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Tuan, dunia ni kita dapat apa pun kita tak boleh ambil semua. Macam satu masjid saya habis ceramah, tengah-tengah makan ada seorang haji ni kata, Ustaz, alangkah baiknya kalau kita makan ni tak kenyang, boleh makan ni, tapi bila makan mesti kenyang. Sekali lagi tak boleh nak makan, kenyang kan? Hak ni tak tempur lagi, hak ni tak tempur lagi. Alangkah baiknya kalau kita minum tak rasa nak kencing. Saya bila pergi umrah naik kapal terbang, tak berani nak minum air sebab nak kencing. Tak kencing sungguh kan? Minum air banyak, gaduh nak kencing. Tak kata haji ni lah. Haji ni sampai nak duduk dalam masjid tak wani, kata sejuk, kata duduk luar asal rokok dah, relax. Tak kira kata gaduh nak kencing. Untuk kata dia, haji itulah dunia. Kenikmatan yang kita rasa, benda tu kita tak boleh ambil semua. Makan, kita tak boleh makan semua. Sebab apa? Kena terhad dengan kenyang. Minum, tak boleh minum banyak sebab terhad dengan nak kencing. Akhirat tu yang kita nak dapat. Sebab apa nikmat, apa kebahagiaan akhirat. Kalau kita duduk dalam syurga, makan tak terhad dengan kenyang. Kita boleh makan seberapa banyak kita nak makan. Sebab apa? Makan dalam syurga nikmat. Lepas makan. Dalam syurga tak gaduh nak tidur. Boleh kita berjalan ke mana saja kita nak pergi. Tapi dalam hidup kita ni, dalam dunia ni terhad. Sekali lagi tak dapat nak tidur, dia terhad masa. Tapi di hari akhirat, kata Nabi SAW, kita berjalan di bawah satu pokok di dalam syurga. Satu pokok dalam syurga ni rendang, daunnya lebat, buahnya lebat, ranting dia hijau. Kalau kita berdiri di bawah pokok, berjalan nanti ke hujung ranting yang hujung tu, kata Nabi, perjalanan 100 tahun perjalanan. Oh, dia hanya sebatang pokok nak pergi hujung ranting ya, 100 tahun perjalanan. Apa kata masa dia, apa masa bahagia di hari akhirat lama, rebutlah akhirat, tuan-tuan. Nabi Adam AS ketika dalam syurga nak makan apa, serta-merta boleh makan. Tetapi turun ke dunia nak makan, kena cari sendiri, susah hidup di dunia, tuan-tuan. Jadi kalau dunia persinggahan kita ni, musafir kita di dunia, kita pulun habiskan masa kita untuk mencari bekal untuk kita bahagia di hari akhirat.
Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila kita merasa letih kerana melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, letih itu akan hilang. Kebaikan ketaatan yang kita buat, pahala itu kita akan lihat di hari akhirat nanti. Biarlah dalam hidup kita ni kita letih tuan-tuan kerana melakukan perkara yang baik, letih itu hilang. Sebab apa? Hidup sementara ni, hidup di dunia ni 50, 60, 70 je. Tak lama. Sehari masa berlalu tuan-tuan. Pas hari, sehari lepas hari, sehari. Tahu-tahu ajal kita datang untuk menjemput kita. 60-70 tahun je kehidupan dunia tuan-tuan, singkat sangat. Tuan Guru Dr. Harun sebut apa? Umat Nabi Muhammad SAW usianya, umurnya hanya 60-70 tahun. Jaranglah nak lebih tuan-tuan. Banyak kita dengar 60-70, habis sangat 80, 95 jarang tuan-tuan, ada seorang kan. 60-70 ya. 60-70 tahun. Kalaulah kata Tuan Guru Dr. Harun Lim kita hidup 60 tahun, tolak tidur di waktu malam 20 tahun telah berlalu macam tu ya. 60 tahun tidur di waktu malam, 6 jam tidur waktu malam, 20 tahun masa berlalu hanya tidur. Tinggal 40 tahun. 40 tahun pula tolak umur balik 15 tahun, tinggal 25 tahun. 25 tahun tolak mai kencing berak, makan, tengok televisyen, dua sembang apa, habis masa begitu sahaja tuan-tuan. Tolak mai, takut-takut dalam hidup kita 60 tahun, 5 tahun pun belum tentu kita gunakan untuk apa? Untuk mencari bekal amal soleh, untuk kita bahagia di hari akhirat nanti. Itu ya tuan-tuan, masa dalam kehidupan kita jangan dibiarkan begitu sahaja, melainkan kita isikan dengan amal soleh. Ni dulu dengar saya cakap ni tuan-tuan, jangan tahan lidah kita untuk apa? Untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap saat dalam hidup kita sangat-sangat berharga. Nabi Adam alaihissalam, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke dunia, diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Turun ke India di bawah kaki gunung Himalaya. Oh tuan-tuan, Siti Hawa pula, Hawa isteri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Hawa diturunkan di Jeddah. Cerita ni semua kita tahu tuan-tuan, saya ulanglah. Diturunkan Jeddah. Daripada India ke Jeddah jauh perjalanannya tuan-tuan, berpisah mereka suami isteri. Iblis pun turun juga, Iblis diturunkan di Basrah. Iblis pun duduk dalam syurga tuan-tuan. Iri hati cemburu dengan Nabi Adam alaihissalam, sekali dengan dia turun juga ke dunia. Sedangkan Iblis ni tuan-tuan duduk dalam syurga dah, seorang yang sangat alim. Ibadat, saya kata lah, Iblis ni ibadat 1000 tahun Iblis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Iblis ni lebih alim daripada malaikat Jibril alaihissalam. InsyaAllah kita berhenti berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam AS diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa pula diturunkan di Jeddah, dan Iblis diturunkan di Basrah. Kata Imam Ibnu Hajar, selama 450 tahun Nabi Adam AS bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 450 tahun minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Namun taubat Nabi Adam AS masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam tuan-tuan menangis teresak-esak Nabi Adam AS minta ampun, bertaubat kepada Allah. 450 tahun tidak diterima taubat Nabi Adam. Sehingga riwayat menyebut tuan-tuan, air mata Nabi Adam ni tuan-tuan apa punya banyak, teriak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, kena batu tu di Makkah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi Adam AS sampai sahaja di kota Mekah, barulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kerana Nabi Adam AS membawa namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta ampun 450 tahun, taubat tidak diterima, teriak sampai batu bermekak. Sampai Nabi Adam sebut apa? Ya Allah, kita pun boleh guna doa ni tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudilah kiranya Engkau ampunkan dosaku dan terima taubatku, kata Nabi Adam alaihissalam. Oh, sampai tahap tu tuan-tuan, sebut tawasul nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam doa kepada Allah. Nabi Nuh doa supaya Allah bagi jalan untuk mendekati Allah. Nabi Nuh nak mendekati Allah, nak tanya cara nak dekat dengan Allah macam mana. Allah jawab apa? Cara nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, selawat dia nilai dia tinggi. Tak payah nanti akhirat atau dunia kita dah rasa keberkatan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tangguh lidah kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 1000 pun jadilah paling kurang. Nabi Adam kata, Ya Allah, Ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudilah kiranya Engkau ampunkan dosaku, terima taubatku ya Allah. Lalu Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Nabi Adam alaihissalam pun berkata, "Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh," kan Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam ketika Allah nak menciptakan jasad Nabi Adam, Allah perintah malaikat Jibril untuk ambil tanah-tanah di atas muka bumi ni, ambil tanah-tanah. Malaikat Jibril pun ambil tanah untuk dicipta jasad Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Dan malaikat Jibril pun ambil tanah di dalam syurga untuk dijadikan hati Nabi Adam alaihissalam. 100 tahun Allah cipta jasad Nabi Adam, Allah ambil masa 1 tahun. Biiznillah, semua dengan izin Allah, kudrat Allah, kehendak Allah ni 1 tahun. Selesai sahaja cipta jasad Nabi Adam alaihissalam daripada tanah, Allah tiupkan roh masuk daripada ubun-ubun sampai ke pusat. Roh baru sampai dekat pusat, tuan-tuan, sifat manusia ni kelam kabut. Sedangkan daripada pusat sampai ke kaki masih lagi dalam keadaan tanah. Nabi Adam bingkai bangkit tu, daripada pusat ke kaki tanah. Bila bangkit, tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam mendongak kepala melihat di tiang-tiang arash Allah, tiang-tiang syurga, tertera kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu kata Nabi Adam alaihissalam, "Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arash dan tiang-tiang syurga tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dari situ aku tahu bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai, ya Allah. Maka aku bawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam taubatku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, "Benar apa yang engkau katakan itu, wahai Adam, kalau engkau memohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah telah aku ampuni dosa-dosamu, wahai Adam. Dan kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku ciptakan engkau, wahai Adam." Allah sayang sampai tahap tu, tuan-tuan, kepada insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah tidak cipta Nabi Adam dan kita semua. Kerana Allah berfirman, "Tidak aku cipta alam ini melainkan kerana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita bergantung harap sangat-sangat di hari akhirat nanti, kita bangkit, kita berdiri pada mahsyar, tuan-tuan, kita dapat melihat di hadapan kita dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita. Tuan-tuan, ada satu riwayat kan, akhirat nanti ada satu riwayat Nabi cerita ada seorang hamba Allah ni, dia sedang berdiri di depan timbangan amal. Malaikat sedang timbang amal pahala dengan dosa dia. Timbang-timbang apa jadi, tuan-tuan? Pahala tu sikit, dosa tu berlampau. Dosa lebih berat daripada pahala. Bayang, tuan-tuan, kalau dosa kita berlampau, kan? Dosa lebih banyak daripada pahala. Bila kata Nabi, Rasulullah ada di hadapan lelaki ni ketika timbang. Nabi tengok dosa tu banyak, pahala tu sikit. Bila lepas timbang, tuan-tuan, dosa lebih banyak daripada pahala. Kata Nabi, aku melihat malaikat diheret lelaki ini untuk dicampur ke dalam neraka. Malaikat ni tidak ada kebelas kasihan. Tengok berat dosa, ya, heret semua. Rasulullah buat apa? Nabi tahan. Kata Nabi, malaikat
izinkan aku untuk bercakap-cakap, itu umatku. Malaikat jawab, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, kami malaikat tidak pernah taat kepada perintah makhluk. Kami hanya taat pada perintah Allah sahaja. Rasulullah SAW jumpa Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk bercakap dengan umatku kerana aku ingin memberi syafaat kepadanya. Wahai hamba Rasulullah ada di depan kita ketika itu. Kita tak tahu apa nasib kita di hari akhirat dengan dosa dan derhaka yang kita buat setiap hari. Ya Allah punya banyak. Kita bukan macam para sahabat tuan-tuan, infak mereka habis hingga Allah dan Rasul ya. Kita nak infak selagi pun kita rasa sayang lah. Saya katakan saya lah. Kalau kata Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi jumpa Allah, minta untuk syafaatkan lelaki ini. Allah izinkan, Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat, ikut kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta untuk ditimbang semula pahala dengan dosa tu. Malaikat pun timbang balik ya. Timbang dosa tu tetap sama, dosa lebih berat daripada pahala. Ketika itulah tuan-tuan, Rasulullah mengeluarkan sesuatu di dalam poket baginda yang berupa sekeping kertas. Nabi baling ditimbang pahala, memberat timbangan pahala lebih daripada dosa. Maka layaklah lelaki ini untuk masuk ke dalam syurga. Ketika berjalan nak masuk syurga tu, Nabi bercakap dengannya dan dia bertanya, siapa tuan? Tuan siapa? Lalu jawab Rasulullah SAW kepada lelaki ini, akulah Rasulullah SAW. Allah tuan-tuan, air mata berjurai-jurai keluarlah di kelopak mata lelaki ini. Hibah. Sebab apa? Berselawat kepada Rasulullah SAW ketika hidup di dunia, tak pernah lihat wajah Nabi, tak pernah tengok Nabi beriman. Tapi di hari akhirat dapat syafaat Rasulullah SAW. Lelaki ini dosa banyak, dia bukannya banyak selawat pun, tapi ada juga selawat dan dia layak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Bayangkan kita berdiri di padang mahsyar nanti, di depan kita Rasulullah SAW. Tu Nabi sebut di hari akhirat nanti, insan pertama yang akan diizinkan Allah untuk mengetuk pintu syurga Rasulullah SAW. Pintu syurga tidak akan dibuka kepada mana-mana Nabi dan Rasul, mana-mana umat, mana-mana manusia, mana-mana jin, melainkan insan pertama yang akan mengetuk pintu syurga, membuka pintu syurga, melangkah masuk ke dalam syurga, dialah Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi melangkah masuk ke dalam syurga tuan-tuan, belah kanan Abu Bakar, belah kiri Umar, dan umat Muhammad SAW masuk ke dalam syurga. Tengah berjalan dalam syurga, nak masuk dalam syurga tuan-tuan, tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti. Nabi berpaling menghadap titik sirat, membelakangkan syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak teruskan perjalanan untuk masuk ke dalam syurga? Kenapa toleh ke belakang melihat titik sirat, membelakangkan syurga? Nabi jawab apa sambil menangis? Aku menanti umatku. Kalau mereka sedang melintas titik sirat, mereka terjatuh ketika melintas, untuk aku syafaatkan mereka. Nabi tunggu di depan pintu syurga tuan-tuan, menghadap titik sirat untuk menanti kita umat Muhammad SAW sampai bila? Sampai insan yang terakhir yang akan keluar daripada neraka, daripada umat Muhammad SAW. Nabi akan bawa yang terakhir itu masuk ke dalam syurga. Yang terakhir bila tuan-tuan? Jutaan tahun, berjuta tahun Nabi tunggu di depan pintu syurga menanti kita umat Muhammad SAW. Mana kita nak jumpa insan yang terlalu kasih sayang lebih daripada Nabi SAW. Tunggu berjuta tahun tuan-tuan. Mana yang keluar yang terakhir tu, lepas tu tak ada orang yang keluar.
hak lain kekal. Tak keluar dah, hak lain semua tu kekal untuk selama-lamanya. Yang tu seorang keluar, Nabi akan bawa, Nabi akan pimpin untuk masuk ke dalam syurga. Itulah Nabi Muhammad SAW, kekasih hati kita tuan-tuan, yang akan mensyafaati kita. Itulah jangan tahan lidah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah yang akan menolong kita di saat kita susah di hari akhirat. Dunia kita hidup susah tuan-tuan, ketahuilah akhirat berjuta kali ganda lebih susah daripada dunia. Kita tak harap orang lain dah, kita harap hanya satu manusia yang akan menolong kita, dialah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam AS, Allah menerima taubatku di kota Mekah, sedangkan bagi umat Muhammad SAW dimanapun mereka berada, diterima taubat mereka, kata Nabi Adam AS. Yang kedua, kemuliaan yang kedua umat Muhammad SAW, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat kesalahan, Allah pisahkan aku dengan isteriku Hawa dengan hanya satu kesalahan. Satu kesalahan aku buat, aku makan buah khuldi. Allah pisahkan aku dengan Hawa selama 100 tahun. Tetapi bagi umat Muhammad SAW, kata Nabi Adam, umat Muhammad SAW siang dan malam mereka melakukan dosa. Tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan isteri dan anak-anak mereka. Aku cuma satu kali berbuat kesalahan, Allah pisahkan aku dengan isteriku Hawa selama 100 tahun. Umat Muhammad SAW ribuan kali berbuat dosa, tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan isteri dan anak-anak mereka. Aku cemburu dengan umat Muhammad SAW dan aku ingin jadi seperti mereka, kata Nabi Adam AS. Yang ketiga, kata Nabi Adam AS, aku buat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Kerana Allah murka kepadaku, maka Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi umat Muhammad SAW, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi Allah tetap kasih dan mereka tetap diberikan pakaian. Nabi Adam diturunkan ke dunia tuan-tuan dalam keadaan telanjang, berpisah dengan isteri 100 tahun. Kita buat dosa telanjang, tak pakai baju, tetap ada baju luar, tetap senang buat dosa hari-hari, balik dia makan nasi elok dengan anak bini. Yang keempat, yang terakhir, kata Nabi Adam AS, aku berbuat salah di dalam syurga. Allah murka kepadaku, Allah keluarkan aku ke dunia, sedangkan umat Muhammad SAW berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka mati dalam keadaan baik, Allah masukkan mereka ke syurga. Aku cemburu dengan umat Muhammad SAW dan aku ingin jadi seperti mereka. Tuan-tuan, beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah, bila kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang istimewa kepada Nabi yang paling istimewa, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Apa yang telah saya sebutkan tadi, kemuliaan umat Muhammad SAW yang telah dicemburui oleh Nabi Adam AS. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak sebut, jangan tahankan lidah kita untuk setiap hari paling kurang berselawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali. 1000 kali je tuan-tuan. Saya merayu sangat-sangat 1000 kali je. Bagilah dapat sebelum kita dijemput berjumpa dengan Allah, azamlah, niatlah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW paling kurang 1000 kali. Untuk apa? Untuk kita tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di hari akhirat nanti, insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah, yang tidak baik juga daripada Allah. Tapi atas kelemahan saya sendiri mohon maafan terkasar bahasa. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.